Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberi vektor OA sama dengan 3A, vektor OB sama dengan 5B, OC nisbah CA sama dengan 21, OD nisbah DB sama dengan 23, vektor AE sama dengan H vektor AD dan vektor BE sama dengan K vektor BC, di mana H dan K ialah pemalar. Sebelum kita masuk kepada soalan, jom kita labelkan dulu gambar rajah kita ni dengan maklumat-maklumat yang dia bagi. Di mana vektor OA sama dengan 3A. Okay, so vektor OA sama dengan 3A. Vektor OB sama dengan 5B. So OB yang ni, so ni sama dengan 5B. Kemudian OC nisbah kepada CA 21. So OC ni mewakili 2 bahagian, CA ni mewakili 1 bahagian. Dan OA secara keseluruhannya kita dah tahu dah nilai dia 3A. Secara tak langsung 3A ni mewakili 3 bahagian inilah. Okey. Jadi 1 bahagian bersamaan dengan A. Betul tak? 2 bahagian sama dengan 2A. Ni bahagi-bahagi biasa je lah. Okey. So anak panah ni cikgu nak betulkan kedudukan. Okey. OC 2A, CA sama dengan A. Boleh Lepas tu OD nisbah DB sama dengan 23. So OD ni mewakili 2 bahagian, DB ni mewakili 3 bahagian. Dan nilai OB kita tahu iaitu 5B. Secara tak langsung 5B ni mewakili keseluruhan 5 bahagian. Jadi kalau 2 bahagian samalah juga dengan 2B. Okey. Kalau 3 bahagian 3B lah. Okay, anak panah jaga saya. So 5B ni cikgu boleh buang sebab cikgu dah asingkan ikut bahagian dia kan. Okey. Memandangkan cikgu dah tahu nilai masing-masing untuk OD, untuk DB. So bahagian-bahagian ni cikgu boleh buang lah. Okey, bahagian-bahagian ni cikgu boleh buang supaya lebih jelas kita punya gambar rajah tu. Okey. Lepas tu dia kata vektor AE sama dengan HAD. Ni tak boleh buat apa. Vektor BE sama dengan K vektor BC pun sama, tak boleh buat apa dah. Okey, masuk kepada soalan. Cari vektor OE dalam sebutan H, A dan K. Okey, vektor OE mana? O kita mana? E kita ni. OE kita. Tidak ada garisan lagi cikgu. Kita buat garisan dia. Okey, color merah lah cikgu buat. Okey, O kepada E. Okey, kalau ikutkan, kita ada beberapa option untuk dapatkan vektor OE ni. So, antaranya, okey, cikgu tulis dulu antaranya OD dengan DE. Betul tak? Ini yang ni asas cikgu dah tunjuk dalam video yang pertama. So asas ni kamu kena kuasai dulu sebelum tengok kepada video-video yang seterusnya. Okey. So OD tambah DE. Lepas tu boleh juga cikgu nak buat OE sama dengan OB tambah BE. Okey, OB tambah BE. Lagi apa dia? Boleh juga cikgu dapat dengan cara OC tambah CE. OC tambah CE. Okey, dan lagi satu yang cikgu nampak, boleh juga cikgu buat OA tambah AE. OA tambah AE. Okey, harap nampak tulisan cikgu Okey, keempat-empat option ni semuanya menjurus kepada vektor OE. Tak ada yang salah. Cuma soalan cakap ungkapkan dalam sebutan H, A dan K. A dengan K ni tak ada masalah sebab semua ni H, A dan ini bukan K ini jap cikgu tengok jap. Ni B ni patutnya ni. H, A dan B cikgu betulkan okey. So dia minta vektor OE tu dalam sebutan H, A dan B. Okey, A dengan B ni tak ada masalah, memang gambar rajah kita semua terdiri daripada A dengan B ni lah. Yang H ni tapi disebabkan H ni lah kita kena pilih dengan cermat. Maksudnya macam mana? Okey, perasan tak? H tu ada dekat dalam persamaan yang ni. AE sama dengan HAD. Betul tak? Jadi dekat sini antara option-option yang kita ada ni, mana yang ada huruf AE atau AD? Mana yang ada huruf AE atau AD? So kalau kita tengok kat sini, yang ada AE, option yang keempat. Yang ada AD, kalau tak ada pun tak apa sebab AE dah jumpa kan. AD tak ada. Kita nampak tak? Maksudnya kat sini, kita kena pakai option yang keempat. Okay, iaitu OE sama dengan OA tambah AE. Okay, kamu tengok Cikgu buat color purple So,
Soalan A1 Soalan A1. Jadi OE samalah juga dengan apa cikgu buat tadi OA tambah AE. Okey, OA tambah AE. Okey. Ingat tahu yang tiga yang lain tu, okey, tiga yang atas ni bukan salah, tapi sebab dia nak mesti ada sebutan H tu. Sebab tu kita kena pilih dengan cermat. Boleh Okey, OA. OA yang mana? Okey, OA kita boleh dapat terus. Okey, direction pun dah sama, O kepada A. So 2A tambah dengan A sama juga dengan 3A. So 3A tambah dengan AE. Okey, untuk AE ni kita tak perlu susah-susah nak buat macam ni. AE sama dengan AO tambah OE, atau AE sama dengan AO tambah OD tambah DE. Tak perlu. Okey, tak perlu sebab apa? Sini dah bagi dah. AE sama dengan HAD. Kan dia nak dalam sebutan H, betul tak? Nanti kalau kita buat AO tambah OE, tak dapatlah sebutan H tu nanti. Okey, so kita ambil je dia bagi kat sini. AE sama dengan HAD. So tulis je. AE sama dengan HAD. Okey, so 3A ni dia tulis je balik. HAD. Mana kata AD ni yang kita kena cari. Okey. AD. Nak cari AD. Okey, nak cari AD samalah juga dengan AO tambah OD. Betul tak? Okey. AO tambah OD. So cikgu tulis balik AO tambah OD ni. Okey. AO tambah OD. Okey, so 3A tambah dengan H. Okey, AO. AO dia dah bagi ke? Okey. Dia bagi tadi OA. Okey, tapi kita boleh dapat AO. Sebab apa? Direction sahaja berubah. Betul, direction sahaja yang berubah. Okey, kalau tadi OA kita dapat 3A. Betul tak? 2A tambah dengan A, 3A. Betul Tapi sekarang kita terbalik direction dia. AO. So dia akan jadi negatif 3A. Boleh? Negatif 3A. Tambah dengan OD. OD kita sama dengan 2B. So tu dia je lah 2B tu. Okey. So kita permudahkan apa yang boleh. Negatif 3HA tambah 2HB. Okey. Jadi inilah dia kita punya vektor OE dalam sebutan H, A dan B. Biar je macam ni lah jawapan dia. Okey. Seterusnya untuk soalan nombor 2. Cikgu pakai pen biru. Dia minta apa? Sama juga vektor OA, OE, tapi kali ni dalam sebutan K, A dan B. K, A dan B. Okey, macam mana kita nak dapatkan sebutan yang ada K ni? So kita tengoklah maklumat yang dia bagi ni. Nampak tak? Sini ada K kan? So mana kata nak cari OE tadi kan cikgu dah senaraikan, ada 4 option ni. Betul tak? Nak cari OE ada 4 option ni. Daripada 4 option ni, mana yang paling hampir dengan persamaan yang dia bagi ni? Okey. So, kita tengoklah mana yang ada BE atau BC. Mana yang ada BE atau BC. Okey, dah nampak dah. Nampak option yang kedua ni? Dia ada BE. Ni pada BE. So, kita ambil option yang kedua. Jadi, OE sama dengan OB tambah BE. Okey. OB. OB, mana kita punya O? Okey, ni O kita, ni B kita. Jadi, OB sama dengan 5B. Betul tak? 2B tambah dengan 3B. Okey, direction bersama, iaitu daripada O kepada B. So, 5B. Okey, tambah dengan BE. BE ni pun samalah. Okey, tak perlu susah-susah kita nak buat BE sama dengan BD tambah DE. Ataupun BO tambah OC tambah CE, tak perlu. Okey, sebab dia nak dalam sebutan K. So, kita ambil je. BE sama dengan KBC. Okey, so, cikgu ganti je. BE ni sama dengan KBC. Boleh? Okey, ni tambah takut nampak cantik pula. Okey. Jadi, 5B tambah dengan K dalam kurungan BC. BC yang kita kena cari. Ya, BC kita kena cari.
Okey, jadi nak cari BC, cikgu boleh buat macam ni. BC sama dengan BO. Betul tak? BO tambah dengan OC. Betul? Okey, BC sama dengan BO tambah OC. Boleh? So, cikgu tulis balik BO tambah OC ni. So, 5B tambah dengan K dalam kurungan BO. Okey. Kalau tadi OB sama dengan 5B, tapi kali ni BO, direction berubah. So, dia akan jadi negatif 5B. Okey, tambah dengan OC. OC kita adalah yang ni lah, iaitu 2A. Direction sama, so jangan ubah simbol. Iaitu 2A. Jadi kat sini kita kembang-kembangkan dahulu. 5KB, alamak, 5KB tambah dengan 2KA. Dah siap ni. So, kita dah ungkapkan vektor OE dalam sebutan K, A dan juga B. Nampak Okey, soalan seterusnya, dia minta apa? Yang B pula kan. Seterusnya, cari nilai H dan K. Okey. Nak cari nilai H dan K ni pun senang sebenarnya. Sebab apa? Sini kita buat vektor OE. Sini pun kita buat vektor OE. Benda yang sama. Jadi maksudnya, cikgu boleh samakan kedua-dua persamaan ni. Jadi macam ni. Tengok cikgu buat soalan nombor B kan. Yang B kan. Okay, so cikgu buat macam ni. Ni OA yang atas tadi. OA pula OE. Ya Allah. Okay, cikgu ubah kepada color merah. Okey, sama dengan okey. Cikgu copy paste pula yang ni. Sebab kedua-duanya pun vektor OE kan. Okey, cikgu ubah color merah. Okey, boleh nampak cara cikgu buat? Cikgu boleh samakan Boleh. Sebab kedua-dua yang kita buat tadi pun memang vektor OE. Nampak? Vektor OE. Okey. Sebab tu cikgu boleh samakan dengan senang hati. Okey. Okey, lepas tu apa nak buat cikgu? Okey, cikgu akan factorizekan yang vektor A ni. Cikgu akan factorizekan. So, dia akan jadi 3 tolak 3H tutup kurungan A. Nampak tak? So, kalau cikgu kembangkan balik, cikgu akan dapat macam yang atas ni balik Betul Okey, tambah dengan 2HB. Okey, sama dengan yang ni cikgu boleh faktorkan untuk yang vektor B ni. Betul tak? Okay, tapi sebelum tu cikgu nak bawa yang 2KA ni kat depan lah. Okay. Sebab yang belah sini pun A kat depan kan. So, cikgu nak bagi ni pun kat depan. Okay, sekarang cikgu akan factorizekan. Okay, untuk yang B ni So, dia akan jadi 5 tolak dengan 5K tutup kurungan B. Nampak tak? Okay, sekarang apa nak buat cikgu? Cikgu akan gunakan teknik comparison. Comparison macam mana? Maksudnya perkali untuk yang A ni dengan perkali untuk yang A ni. Okay, perkali untuk yang B ni dengan perkali untuk yang B ni. Boleh? So, nanti adakah ini persamaan serentak? Tak apa, kita cuba dulu. Okay, kita guna pen lain, pen hitam lah pula. Okay, so dia akan jadi 3 tolak dengan 3H sama dengan 2K. Macam tu sama serentak. Okay, dan lagi satu, 2H sama dengan 5 tolak 5K. Betul kan? Persamaan serentak. Okay lah. So, daripada sini cikgu susun bagi elok sikit. Negatif 3H tolak 2K. Sebab 2K ni cikgu pindah ke sini So, tolak 2K sama dengan negatif 3. Betul? Okay, dan semua ni cikgu darabkan dengan negatif. So, cikgu akan dapat 3H tambah 2K sama dengan 3. Okay, so ni first equation cikgu. Ni persamaan pertama cikgu. Yang ini pula dia jadi 2H tambah 5K sama dengan 5. Betul? So, ni persamaan kedua cikgu. Boleh? Ni persamaan kedua cikgu. Ini persamaan kedua. Jadi, dekat sini cikgu nak hapuskan yang H. Tapi sebelum cikgu hapuskan yang H tu, cikgu kena samakan dulu dia punya perkali tu kan. Makna kata, persamaan yang pertama, cikgu perlu darabkan dengan 2
Dan persamaan yang kedua, cikgu perlu darabkan dengan 3. Betul tak? So, kita buat persamaan pertama dulu. Persamaan pertama darab dengan 2. Ingat tu. So, dia akan jadi 6H tambah dengan 4K sama dengan 6. Persamaan yang kedua darabkan dengan 3. So, dia akan jadi 6H tambah dengan 15K sama dengan 15. Betul? Okey, sekarang perkali untuk H tu dah sama. So, kita hapuskan lah. Nak hapuskan macam mana? Tolak. Betul tak? Okey. Sebab kalau tambah hatikan tak terhapus. Okey. So, 4 tolakkan dengan 15. Kita dapat negatif 11. Mana kata negatif 11K. 6 tolak dengan 15. Kita akan dapat negatif 9. Jadi, K samalah juga dengan 9 per 11. Okey, lepas tu, kita substitute je lah. Kan? Substitute ni cikgu tak nak tunjuk, boleh tak? Cuba kamu buat sendiri. Gantikan dalam mana-mana persamaan pertama ataupun kedua. Dah dapat nilai nanti, cuba beritahu cikgu berapa nilai H yang awak dapat. Okey?